Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiqah Maisara binti Hamidi, nombor matrik A1961117 dan hari ini saya akan membentangkan tentang teori institusi. Antara sebab mengapa saya memilih teori ini adalah saya memilih teori ini kerana saya tertarik dengan beberapa prinsip utama yang diketengahkan dalam teori ini. Kumpulan yang bermula sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di mana tercetusnya perkembangan pemikiran yang berasal dari Amerika Syarikat, iaitu apabila terdapat beberapa hal yang kurang memuaskan seperti masalah buruh, kebajikan pekerja dan kebajikan masyarakat, isu pendidikan dan sebagainya. Masalah tersebut boleh dikatakan sebagai masalah kemiskinan akibat daripada kemelesetan ekonomi pada masa tersebut. Munculnya beberapa persoalan daripada beberapa ahli politik pada hujung abad ke-19, iaitu mereka tidak berpuas hati dengan keadaan sosioekonomi semasa kerana berlakunya hal-hal yang telah dinyatakan sebentar tadi. Mereka mempertikaikan andaian neoklasik yang mengandaikan pencapaian kebajikan sosial maksimum melalui pasaran bebas. Tapi pada kenyataannya berlaku isu seperti kemelesetan ekonomi, kemiskinan dan pembaziran. Oleh hal yang demikian, berlakunya reformasi sosial menerusi dua kaedah, iaitu menerusi campur tangan kerajaan dan menyusun masyarakat seiring dengan aliran sosial. Beberapa prinsip utama yang diterangkan melalui teori ini adalah prinsip seperti memandang bidang ekonomi dengan lebih luas. Teori ini juga menganggap bahawa ekonomi secara realitinya berkait rapat antara berbagai aspek, contohnya politik, sosiologi, undang-undang, ideologi dan sebagainya. Institusi dijelaskan sebagai salah satu pertubuhan yang diasaskan oleh sekumpulan orang. Institusi ini membabitkan cara gaya hidup yang melibatkan undang-undang, adat resam dan gelagak pemikiran sekumpulan manusia dan bukannya secara individu. Doktrin yang seterusnya merupakan pendekatan evolusi Darwin yang menyatakan bahawa ekonomi hendaklah dikenal pasti mengikut peredaran zaman kerana masyarakat dan institusi sentiasa berubah. Fokus utama dalam isu ekonomi sepatutnya adalah evolusi dan fungsi institusi ekonomi, iaitu dengan mengkaji pertumbuhan ekonomi melalui pelbagai aspek seperti sains dan politik. Institusi juga menafikan konsep keseimbangan. Hal ini dikatakan demikian kerana ekonomi bukannya selalu berada dalam keadaan yang seimbang dan mencapai tenaga penuh setiap masa. Ketidakseimbangan merupakan satu hal yang normal dan ekonomi ini juga terlibat dalam kitaran perniagaan. Jadi, kerajaan akan menjadi penggerak secara kolektif bagi memperbaiki masalah kekurangan dan ketakselarasan dalam ekonomi. Teori institusi ini juga menitikberatkan kepentingan dalam perbezaan pendapat. Meskipun manusia cuba mengendalikan sesebuah institusi dengan meletakkan kepentingan persetujuan bersama, masih terdapat perbezaan idea atau pendapat antara kumpulan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui contoh pendapat antara pekerja dan majikan, pembeli dan pengeluar. Oleh disebabkan hal tersebut, maka kerajaan dikehendaki melakukan campur tangan bagi menyelesaikan masalah tersebut secara adil. Seterusnya, institusi telah memegang doktrin reformasi liberal di mana mereka menyokong pemberian kekayaan atau pemberian pendapatan secara seimbang. Dan aktiviti ini perlulah dibantu oleh kerajaan supaya agihan sumber pendapatan dapat dijalankan dengan lancar. Mereka juga menolak prinsip laissez-faire dan menyokong peranan kerajaan dalam membantu ekonomi dalam hal-hal kemasyarakatan. Teori institusi merupakan satu pendekatan yang penting dalam bidang ekonomi yang memberi fokus kepada pembangunan politik dan budaya. Konsep ini melibatkan pengenalpastian mendalam terhadap bagaimana institusi-institusi ini berfungsi, mengapa ia diwujudkan dan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan terhadap masyarakat secara menyeluruh. Yang pertama, dalam bidang ekonomi,
teori institusi membantu memahami bagaimana peraturan, undang-undang dan struktur institusi kewangan mempengaruhi cara kerajaan membangunkan ekonomi negara. Contohnya, mengenai arahan seperti hak milik, arahan sistem kewangan dan peraturan dalam perdagangan. Peraturan yang dikenakan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana sumber ekonomi digunakan dan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, teori ini juga boleh digunakan dalam aspek sosiologi di mana ia mengenal pasti bagaimana institusi seperti keluarga, agama dan pendidikan membentuk identiti sosial dan membentuk nilai dalam sesebuah masyarakat. Mereka dapat menganalisis dasar sosial yang mengarahkan individu untuk mendalami peranan diri dalam masyarakat. Seterusnya, teori ini dapat digunakan dalam aspek politik, iaitu teori ini membincangkan tentang fokus institusi politik seperti dalam sistem pemerintahan dan parti politik. Cara sistem politik dan prosedur pembuatan keputusan politik itu dapat dipengaruhi oleh teori institusi di mana ia mempertimbangkan kepentingan perundangan, hak asasi masyarakat, hak demokrasi dan dijadikan sebagai dasar dalam sistem politik sesebuah negara. Oleh itu, teori institusi ini dapat digunakan secara menyeluruh dan teori ini memberi peranan penting dalam perletakan satu dasar dan strategi pembangunan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan dengan lebih cekap dan berkesan. Teori institusi dapat dilihat dalam senario dunia sebenar melalui beberapa cara kerana ia membentuk masyarakat dan juga mempengaruhi cara gaya hidup kita dalam pelbagai konteks. Yang pertama iaitu peranan institusi dalam senario dunia sebenar melalui pendekatan ekonomi adalah seperti penubuhan bank, kaki tangan kerajaan, penubuhan undang-undang perdagangan dan peraturan perniagaan beroperasi. Institusi-institusi berikut telah menunjukkan peranan penting dalam mengawal dan mengajihkan sumber ekonomi di kalangan masyarakat dalam negara. Contohnya, undang-undang dalam pekerjaan iaitu peraturan jam bekerja, perletakan gaji minimum dan jaminan keselamatan pekerja. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana institusi memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat yang bekerja dalam sesebuah negara. Yang kedua, peranan institusi dalam senario dunia sebenar dalam aspek kekeluargaan juga dapat dikupas dengan lebih lanjut kerana keluarga merupakan pengaruh penting dalam pembentukan sasiah dan pemikiran dalam masyarakat. Pelibatan kerajaan dalam menangani masalah sosial adalah dengan menerapkan nilai-nilai murni di sekolah seperti memberi arahan kepada guru untuk mengadakan kempen atau taklimat berkaitan moral kepada pelajar. Selain itu, sekolah kerajaan akan mengadakan perjumpaan ibu bapa pelajar bersama guru bagi meningkatkan prestasi dan sasiah pelajar agar ia dapat mempengaruhi tingkah laku pelajar bermula di peringkat awal. Yang seterusnya, institusi juga terlibat dalam menyampaikan peranan dalam hal politik. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam politik, terutamanya di Malaysia, kerajaan, sistem undang-undang dan parti politik memberi pengaruh dalam pergerakan sistem politik negara. Contohnya, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi di mana institusi pilihan raya mewajibkan semua rakyat Malaysia yang memenuhi kriteria pengundi untuk pergi mengundi pada hari yang ditetapkan. Maka dapat ditunjukkan bahawa proses pembuatan keputusan politik terletak pada masyarakat di negara itu sendiri. Berdasarkan contoh-contoh yang disebutkan ini, maka kita boleh meninjau bagaimana teori institusi berfungsi dalam dunia sebenar dan dapat mempengaruhi kehidupan seharian kita. Penerangan tentang institusi juga membolehkan kita sebagai masyarakat untuk bekerjasama dengan kerajaan bagi meneruskan amal gaya hidup yang tinggi dengan nilai-nilai murni agar kerajaan dapat memberi banyak lagi manfaat kepada rakyat dari semasa ke semasa. Sekian daripada saya. Terima kasih.